memainkan peranan dalam gerakan Kristian. Ini dia punya core, asas kepada wujudnya Kristian, tuan-tuan. Tuan-tuan faham? Wujudnya Kristian adalah kerana peranan yang dimainkan oleh Yahudi. Baik, ini biasa orang cakap, oh ni semua kerja Yahudi. Kita tidak cakap bersandarkan kepada emosi ataupun bercakap di atas sentimen, tapi kita bercakap di atas fakta. Fakta inilah yang saya kemukakan mungkin dalam kitab yang saya bawa di belakang. Baru ni saya bawa sikit tapi nampak habis, mungkin ada orang tanya-tanya lagi. Buku berkaitan dengan rentetan buku yang saya buat tu, dia berkenaan dengan wujudan doktrin Trinity yang ditolak oleh Kristian. Betul saya dengar kan orang Kristian tak percaya, dia percaya pada doktrin Trinity, Tuhan tu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus ataupun the Holy Spirit. Tapi ni puak-puak Kristian yang daripada sejak zaman sebelum Nabi Isa, Kristian. Sebelum Nabi Isa dia dakwa sampailah sekarang dia ada yang pupuslah. Yang dia kata bukan. Doktrin Kristian bukan tiga tetapi dua ataupun satu. Itu pecahan-pecahan yang tuan-tuan boleh tengok nanti dalam kitab tu. Tapi sebelum saya bahas benda itu, saya bahas bagaimana kewujudan Kristian itu bermula dengan apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Sebab itu kalau kita baca buku berkenaan dengan kelahiran Kristian ini, kita akan jumpa nama Paul. Paul ni tuan-tuan, memang dalam buku-buku Kristian tidak dapat elak daripada nama Paul. Pasal apa? Pasal Paul ni memang dia lah yang telah mencipta dan mengemukakan buku gospel. Dan Paul ini asalnya memang Yahudi, dikenali oleh orang Kristian. Memang dia seorang Yahudi, seorang yang berfahaman Jew, dan yang asal namanya ialah Saul. Dia lahir daripada kawasan Tarsus. Jadi dia dikenali dengan nama Paul of Tarsus. Baik. Sebelum kita tengok beberapa petikan Bible, sebab itu saya sering membawa kefahaman kita tentang Kristian Yahudi ini merujuk kepada Bible. Ya. Selain daripada fakta-fakta yang Quran Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, kita boleh lihat rentetan daripada apa yang berlaku di atas dunia hari ini, baik kemunculan agama ni ke ataupun bagaimana mereka mendominasi dunia sekalipun. Maka sebenarnya itu semua bertitik tolak daripada apa yang ada dalam kitab. Ini satu benda yang tuan-tuan kena percaya begitulah. Iman itu kena begitu. Contoh Islam adalah agama yang bertitik tolak kepada kefahaman Al-Quran. Kita tidak reka apa yang kita nak buat dalam agama ini mengikut otak kita. Kita buat mengikut apa yang ditentukan dalam Al-Quran. Apa sajalah perintah Allah SWT dalam Al-Quran, itulah kita ikuti kerana itu termaktub dalam Al-Quran. Hatta kepada perkara-perkara yang kita tak boleh terima sekalipun adalah disebabkan oleh itu adalah perintah yang disebut dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kefahaman terhadap fakta ataupun kenyataan Quran itu bergantung kepada bagaimana kita memahaminya. Sebagai contoh, orang yang berjihad fisabilillah, nak berperang, seperti di Syria, di Iraq, di Palestin. Peperangan ni kalau ikut daripada zahir kita tak boleh faham ataupun kita tak boleh nak terima kerana ia melibatkan pertumpahan darah, pembunuhan, rosak harta benda dan berbagai-bagai. Tapi tidak dapat nafikan juga bahawa Quran telah menceritakan bagaimana perintah perang itu ada. Bagaimana Allah SWT memerintahkan berperang kerana jalan Allah ataupun jihad fisabilillah itu. Maka perbuatan golongan yang berperang itu ada faktanya dalam Al-Quran. Bukan dia suka-suka nak berperang. Bukan kerana dia rasa dia berani, dia tu hebat, dia tu ada senjata nak perang. Tidak. Kerana ada di situ kenyataan daripada Al-Quranul Karim. Cuma ada perbahasan mungkin kalau kita petikaikan, apakah kita pun kena perang itu petikaian lain. Tapi soalnya perbuatan itu ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok apa yang ada dalam ajaran Yahudi dan Kristian, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, ya, bahawa Yahudi umpamanya, ya, telah mencetuskan agama Kristian.
Ya, dia telah mencipta agama Kristian yang bermula daripada Paul. Paul adalah orang yang mencipta Kristian. Baik. Sebagai contoh, tuan-tuan akan tengok sebelum ni sekadar refresh ya, sebagai apa tu, ulang balik. Tuan-tuan tengok dalam bahagian perjanjian baru ni, sebelum ni kita dah cerita tentang buku ataupun kitab Taurat. Ya. Tuan-tuan kena ingat ataupun kena ingat baliklah, sebab ni bersifat benda yang kita kena ingat ataupun kita bukan dengar, lepas tu lupa. Kalau tuan-tuan tak ingat dia punya kronologi ataupun apa yang disebut tu, jadi kita akan terawang-awang macam mana ni Ustaz? Kita akan jadi macam confused. Baik, dalam Bible tu ya, kalau tuan-tuan tengok yang Bible ni kan, ni Bible yang bahasa Melayu tu. Dalam Bible ni dia ada dua bahagian yang utama. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jelas Perjanjian Lama ada Taurat dalam tu. Ada Taurat dalam Bible, dalam Perjanjian Lama. Bible adalah kombinasi atau kompilasi gabungan antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. New Testament dengan Old Testament. Contoh pergi US, pergi UK, pergi Australia, pergi negara-negara barat, benda ni pun kena ada dalam set mind. Kita tahu bahawa ini adalah agama orang-orang yang kita tengok, orang barat ni. Perjanjian Lama ni, kita 5 fasal yang pertama ni ya, 5 fasal tak 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipanggil Taurat, dipanggil TA. Dia short form daripada Tanakh ya. NA ni sampai kepada Kidung Agung adalah Nabi. Mazmur adalah Zabur. Selain daripada ini adalah Ketuvim dipanggil. Tak apa, itu istilah yang tuan-tuan tak perlu hafal. Tapi cukup sekadar kita tahu bahawa dalam Old Testament ada surah-surah. Tapi kita tak guna istilah surah Ada pasal-pasal yang dipanggil pasal-pasal Taurat yang diutus dihantar kepada Nabi Musa AS. Ustaz, kalau macam tu kita boleh percaya pada Taurat ke? Kita percaya pada Taurat, tetapi kita tidak percaya 100% apa yang diceritakan dalam Taurat itu betul. Melainkan apa yang diceritakan dalam Taurat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Israiliyat? Israiliyat ya, orang kata ini Israiliyat. Israiliyat ni benda yang datang daripada Israel. Patut dipanggil Israiliyat. Ya, dalam kalimah, dalam term pengajian ilmu fiqh dia dipanggil ataupun tafsir, dia ada ayat-ayat ataupun cerita-cerita daripada Israiliyat. Cerita ayat Israiliyat ini adalah disandarkan kepada Bani Israel. Mana dapat cerita ni? Mana dapat ayat ni? Satu daripada Taurat. Ya. Apakah kita boleh pakai cerita tu? Boleh. Selama mana dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kita boleh pakai benda tu betul. Betul benda tu. Contoh yang saya kata betul, dulu saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana dalam kitab Taurat menceritakan tentang perintah Allah SWT untuk menyembah Allah. Ya. Apakah kita nak menolak statement ini? Ini dalam Taurat Ulangan adalah bahagian Taurat. Tak berapa jelas kat sini. Nantilah saya print sekali lagi. Bible saya itu sahabat pinjam, sahabat Islam pinjam, dia pinjam untuk rujukan. Susah nak dapat dah Bible yang Melayu version Malaysia. Melayu version Indonesia senang dapat. Yang Melayu Malaysia ni walaupun nak dengar kata banyak dah disebarkan, tapi masih sukar untuk kita perolehi lah, melainkan kita dapat channelnya. Bible saya itu dipinjam, yang ni disinyal oleh sahabat Islamic Media. Tuan-tuan tengok ayat ni, apakah kita nak menafikan bahawa Allah SWT telah memerintahkan untuk mereka menyembah hanya kepada Allah SWT? Tak boleh menafikan. Mana ini tidak kontradik kan? Ini tidak bertentangan dengan perintah Quran kan, untuk sembah Allah. Ya. Tuan-tuan tengok kat sini. Begitu juga dengan Allah berfirman, akulah Tuhan Allah kamu yang membawa kamu bla 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 bla. Jangan sembah tuhan-tuhan lain, sembahlah aku saja. Allah perintahkan sembah aku sahaja. Apa lagi Allah kata? Oh, blur. Saya ni bayar. Jangan buat patung berhala bagi
diri kamu. Bla bla bla, ayatnya panjang sampailah ke situ sampai sini. Ayat ni tuan-tuan, apalah. Ayat ni menjelaskan bahawa larangan Allah SWT untuk menyembah selain daripada Allah. Dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat Allah merintahkan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu. Ini adalah antara perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Apakah kita nak menafikan bahawa Allah memang perintahkan benda ni? Tak, memang. Kita tak boleh nak nafikan memang Allah perintah benda ini dan Allah teruskan perintah ini dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Musa masa dia hidup diperintahkan untuk melakukan perintah ini. Tak boleh membunuh, tak boleh berzina, tidak boleh makan khinzir, makan babi. Tak. Sebab apa? Nabi Musa sendiri dikatakan berkata Nabi Isa dikatakan baik. Bila Allah SWT menceritakan tentang perintah di dalam Taurat. Jadi orang-orang Bani Israel ni, dia kalau kita baca sejarah, dia menantikan kedatangan Isa sebenarnya sebagai Al-Masih, the Savior, penyelamat, sebagai Messiah. Kemudian apabila Isa alaihissalam dibangkitkan, dilahirkan, mereka menolak Nabi Isa kecuali sedikit di kalangan mereka. Ya. Semua orang Bani Israel telah menentang Nabi Isa alaihissalam, semua. Hanya sedikit saja yang menerima ajaran Nabi Isa. Hatta Paul yang mereka ajaran Kristian pun telah berusaha untuk membunuh pengikut-pengikut Nabi Isa. Setelah mana Nabi Isa, kalau mengikut versi Kristiannya atau versi Israeliat disalib. Tetapi versi Islam, Nabi Isa AS telah diangkat oleh Allah SWT ke langit. Satu-satunya Nabi yang tidak wafat dan tidak mati. Yang lain semua meninggal, wafat. Nabi Isa tidak wafat. Diangkat ketika mana berlaku peristiwa pembunuhan beramai-ramai kepada pengikut Nabi Isa. Waktu itu Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT. Dan mengikut versi Israeliat, mereka menyangka bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa dengan salib. Sedangkan pada waktu itu, orang ataupun pengikut pengkhianat Nabi Isa AS telah diubah mukanya kepada muka Nabi Isa sebenarnya. Sebab itu Allah SWT cerita dalam Quran, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan rasa yakin. Dia tak yakin bahawa yang mereka bunuh itu Nabi Isa. Baiklah, itu satu kisah sejarah. Akhirnya Paul ni tuan-tuan, dia telah mengejar semua pengikut-pengikut Nabi Isa yang baki. Tak ramai. Ada disebut dalam sejarah Kristian dalam 70 orang. Sejarah Kristian. Bila dia kejar bunuh, tiba-tiba sampai di Damsyik ataupun di Syria hari ini. Dia kejar sampai Syria untuk bunuh pengikut Nabi Isa. Pada waktu itulah turun wahyu yang dia dah declare wahyu. Paul declare dia terima wahyu datang daripada Isa alaihissalam. Lalu dia mendakwa bahawa Nabi Isa telah memerintahkan dia untuk mengajar ajaran Nabi Isa. Sebelum itu dia tidak pernah mengikut ajaran Nabi Isa. Dia mengikut ajaran Nabi Isa setelah berlakunya Nabi Isa diangkat ke langit ataupun setelah berlakunya Nabi Isa disalib. Ini Paul. Dia bukan mengikut Nabi Isa masa zaman Nabi Isa, tak. Jadi masa itulah dia declare tentang agama Isa. Ya, agama Nabi Isa. Sampailah pada peringkat dia menyuruh manusia untuk mengajak kepada menyembah Isa. Mengajak kepada menyembah Isa ni tuan-tuan, masa tu dia dengan Barnabas antara pendakwah dia. Dia Barnabas dengan Yohanes, John. Bukan Yohanes, bukan John yang John the Baptist. Kalau tuan-tuan tarik dalam komputer John the Baptist itu Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya yang telah memandikan dengan mandian suci kepada Nabi Isa alaihissalam. Mandi masuk declare Islam lah. Kita Baptist itu kita bincang kemudian. John ataupun Yohanes, bukan Yahya. Dia Barnabas dengan Paul mula berdakwah kepada agama Kristian. Setelah itu Paul dia mengubah dakwah dia kepada mengajak menyembah Nabi Isa. Masa itulah Barnabas dan Yohanes tarik gigi.
Sebab itu dalam Barnabas, ya, dalam Gospel Barnabas tu tuan-tuan akan jumpa kisah bagaimana Barnabas, ya, atau yang telah melarikan diri ataupun memisahkan diri daripada ikut Paul. Paul ni tuan-tuan akhirnya menulis tentang Nabi Isa. Saya ulang, Paul menulis tentang Nabi Isa. Dia pun tulis Nabi Isa itu siapa, bla 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 bla. Apa yang ditulis itu tuan-tuan boleh tengok dalam Perjanjian Baru. Kita tengok kisah Rasul-Rasul. Dalam Bible English ditulis Acts of Apostles. Dia pun tulis surat-surat Paul dihantar kepada puak-puak ni, golongan-golongan ni, Korintius, Galatia, Efesius, Filipi, Kolos, banyaklah pemerintah-pemerintah pada waktu itu. Dia tulis surat untuk mereka masuk ke dalam agama Kristian yang dia bawa. So sekarang ni dalam Bible ni tuan-tuan, dia ada kombinasi apa yang ditulis oleh Paul dan apa yang pernah dibawa oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Dia combine, maka jadilah Bible. Dia jadi Bible. Dalam apa tu, kitab Arab ataupun Bible Arab, dia akan tulis Kitabul Muqaddas. Nanti kalau tuan-tuan tengok dalam kalau pergi Mesir ke pergi Syria ke nanti kan, jumpa Kitabul Muqaddas, jangan ingat Quran. Sebab dalam Kitabul Muqaddas ni ditulis memang macam Arab lah. Kitab Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, baik. Dalam ajaran Paul telah menyeru manusia untuk menyembah Nabi Isa AS. Ini doktrin utama, pemikiran utama dalam Kristian, menyembah Nabi Isa sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan. Ya, anak. Dia sebab Kristian ni banyak mazhab akidah, bukan banyak mazhab fiqh. Kita mazhab akidah tak banyak. Dan pertemuan kita dalam mazhab-mazhab akidah ni dijumpa pada satu titik pertemuan. Baik dia dalam Asy'ariyah ke, ya, dalam Mu'tazilah di peringkat awal ke, banyak pertemuan dia bertemu pada akidah yang sama. Melainkan akidah Syiah. Ini banyak pertemuan dalam bab akidah, banyak perbezaan. Tapi kita beza yang kita selalu dengar ialah perbezaan mazhab fiqh. Hanafi, Hanbali, Maliki. Cara semayang, angkat tangan, letak atas dada ke, letak bawah perut ke, jari masa tahiyat goyang atas bawah ke, goyang bulat ke, atau angkat sekali letak sekali tu. Ada yang angkat tak letak-letak. Ikutlah bergantung. Itu perbezaan dalam masalah fiqh. Ada doa kunut, tak ada doa kunut, tapi tidak berbeza dari sudut akidah. Ya, tak ada yang kata semayang tak wajib. Tak ada. Itu masalah fiqh. Dalam Kristian, perbezaan dia ialah mazhab akidah. Jadi banyak pecahan-pecahan Kristian ni adalah disebabkan perbezaan akidah. Cara dia percaya Tuhan itu siapa. Kita ada beza tak Tuhan itu siapa? Tak. Semua kenal Allah. Ya. Cara kenal Allah itu bergantung kepada kefahaman masing-masing. Cara kita kenal Allah maknanya Allah itu wujud, qidam, baqa'. Kita kenal dengan sifat-sifat Allah. Tak ada masalah di situ. Allah itu dikenali dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Beriman dengan Allah itu sifat-sifat dengan zat dan sebagainya, itu satu perbahasan lain. Tapi tetap Tuhan kita Allah. Yang kita tak samakan Allah dengan makhluk, yang tidak beranak, tidak diperanakan, itu jelas. Tapi dalam Kristian, mereka berselisih pendapat kedudukan Nabi Isa ni, apakah dia dengan Tuhan satu ataupun dia separate entity, Tuhan lain, Isa lain, jadi anak. Apakah Isa ni anak angkat Tuhan? Apakah Isa ni anak sulung Tuhan? Anak sulung. Ya. Pasal dalam Bible ada kenyataan bahawa Bible yang sebut bahawa Isa anak sulung aku. Maknanya seolah-olah Tuhan tu cakap. Siapa yang tulis? Paul lah tulis. Jadi ayat-ayat dalam kisah-kisah Rasul tu, bukan Rasul tu Rasul-Rasul tu. Rasul maknanya messenger, utusan. Jadi semua utusan Kristian dipanggil Rasul. Jangan ingat Ustaz semua Rasul-Rasul tadi dari Rasul Nabi Musa ke Nabi Isa. Jangan pergi ke situ pula. Rasul maknanya utusan, messenger. Jadi utusan yang dibuat oleh Paul disebut dalam Bible sebagai Rasul. Daripada statement yang dibuat
Bible inilah menyebabkan ada kefahaman Kristian mengatakan Tuhan Allah itu dia bertukar masa turun ke bumi jadi Isa. Pasal tu tak pelik kenapa orang putih dia boleh buat cerita daripada robot tukar jadi kereta. Kejap kereta boleh tukar jadi robot. Pasal dia ada satu pemikiran seolah-olah memang manusia ni boleh bertukar-tukar. Satu, dia percaya Isa tu asalnya Tuhan, turun bumi jadi manusia. Lepas tu bila mati naik balik jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Satu pahaman lagi pula kata dah Tuhan ni melahirkan Nabi Isa melalui Maryam. Pada masa tu dia lahir, mana Tuhan tu ada, Isa pun ada. Yang tadi dah masa Tuhan lahir, Tuhan turun ke bumi, Tuhan tak ada, dia buat kerja kat bumi. Ini fahaman dia. Ada yang satu lagi pula dia kata tak, Tuhan ni turun, Tuhan satu atas, Tuhan bapa, satu lagi ni Tuhan anak. Ada satu lagi kata tak, Tuhan tu Tuhan, bila dia turun dia jadi dua Tuhan. Dia pun Tuhan, dia turun pun jadi Tuhan juga, tapi sebagai manusia. Itu semua berlaku daripada statement-statement yang ada dalam Bible. Dia jadi confused. Tuan-tuan confused tak? Confused jangan pelik, kita pasal Kristian pun confused. Jadi kalau kita pun pening, tak pelik lah pasal dia apa pening. Ya, persoalan siapa sebenarnya Jesus? Apakah dia anak Tuhan? Tuhan yang setanding ataupun sama kuasa dengan Allah, ataupun dia less than Allah? Ya, ataupun dia ini hanya sebagai utusan Allah yang diangkat dari Tuhan? Persoalan ni tuan-tuan saya sebut dalam kitab saya tu. Ini merupakan persoalan-persoalan yang dia tak pernah settle. Satu Kristian cakap macam ni, satu Kristian cakap ini, satu Kristian cakap ini. Dalam gereja yang sama, even dalam gereja yang sama, dia pun confused sama-sama padri dia. Kat masjid tuan-tuan ada berapa imam? Ada jadi imam kan? Sebab dah jadi jemaat kan? Kalau lantik dua imam, satu imam faham lain, satu imam lagi dia faham cara lain. Dalam Kristian dia jadi macam tu. Satu padri dia kata begini, satu lagi padri dalam gereja yang sama, fahaman yang sama, dia kata tak, bukan macam tu. Ada saya jumpa yang padri dia cakap Tuhan ni seumpama kita. Contoh kita ni, kita adalah seorang anak. Betul kan? Anak kepada mak, anak kepada ayah kita. Kita juga adalah seorang suami kepada isteri kita. Kita juga adalah ayah kepada anak kita. Tapi kita satu kan? Kita bukan tiga orang, jadi kita satu je. Sama juga dengan Isa. Capek ini tuan-tuan. Mana satu? Pasal dalam Bible juga ada menceritakan tentang Isa tu bukan Tuhan. Ini banyak statement yang kita boleh dedahkan. Baik. Semula saya sebut tuan-tuan, kenapa Kristian dan Yahudi ini jadi aspek yang suka saya remind dalam kefahaman-kefahaman kita, even dalam kuliah-kuliah lain saya akan sebut tentang Kristian Yahudi. Ya, kerana dia ada agenda besar pada dunia ni. Dunia yang kita duduk ni, dia ada agenda besar dalam dunia ni. Ya, dia bukan fikir sekadar kawasan kampung dia. Dia bukan fikir dekat masalah negeri dia. Yang nama Kristian, bila dia mentadbir sesebuah negara pemerintahan, dia bukan fikir masalah kecil, dia fikir masalah besar. Ya, pasal apa dia fikir masalah besar? Dia tak fikir sekadar masalah locality yang sempit. Kerana dalam Bible menceritakan tentang kalau mereka nak berjaya dunia akhirat, akhirat adalah kalau dia nak berjaya dunia akhirat, dia kena menyempurnakan ajaran dalam Bible. Kena menyempurnakan ajaran dalam Bible. Sama juga kita juga tahu, kita pun nak berjaya dunia akhirat kena menyempurnakan ajaran dalam Quran. Tetapi teritori kita, teritori pemikiran kita nak kontrol setakat mana? Ada orang kontrol setakat anak bini dia je. Islam setakat anak bini cukup. Dia buah besar mana pun Islam, dia fikir masalah anak bini dia. Ada fikir besar sikit masjid dia, ada fikir besar sikit negeri dia, kampung dia, ada fikir besar negara, ada fikir besar dunia. Islam ni adalah masalah ummah. Dia bukan fikir tentang keluarga aku je. Mak aku semayang, bini aku semayang, semua settle masalah. Kau nak semayang lain, lantar kau lah. Itu tak ada masalah, kubur masing-masing. Itu alasannya, biasa kita dengar. Begitulah dalam ajaran Kristian. Kalau tuan-tuan buka semua Bible, buka semua Bible,
Hari ni pun boleh pergi beli Bible dekat atas Konnichiwa. Salah ke? Gila tu bahasa Jepun nak sebut pasal payah tu. Ya. Tuan-tuan beli kat Konnichiwa tu Bible yang dijual. Ya. Saya ada bunch of koleksi Bible. Beli. Bukan seronok nak, pasal dia punya, sebab masa buat kajian Kristian tu dia berubah-ubah. Jadi lain pula cerita ni. Lain pula. Baik. Ini kitab yang ada Arab Indonesia. Arabi Indonesia. Alkitab Kitabul Muqaddas. Dalam tu lembaga Indonesia. Dia tulis, dia salah. Dia pun salah tulis. Dia patutnya Ahdul Qadim. Maknanya perjanjian lama. Ni perjanjian lama. Semua ni. Ni dalam bahasa Melayu, ni dalam bahasa Arab. Ini baru perjanjian Ahdul Jadid. Dia pergi tukar Ahdul Qadim. Mampu memang pening macam ni. Aku pula kena baiki kitab dia. Baru kena perjanjian baru. Jadid ni baru kan. Jadid, benda jadid. Jadid ni kalau orang ngaji salat, jadid ni baru. Dia tulis Qadim. Ahdul Qadim ni perjanjian lama. Perjanjian lama mana? Kena masuk perjanjian baru. Itu masalah kitab manusia ni. Bukan kata orang Kristian dia bagi, kita hang ngaji pun kita nampak dah sangat. Dalam Bible Melayu tadi tuan-tuan, dia tak tulis perkataan Injil. Kalau tuan-tuan perasan dalam Bible Indonesia, dia tulis Injil. Injil hanya ada pada 4 ni. Dalam perjanjian baru tu, dia tulis Injil. Maknanya bukan the whole Bible is Injil. Dia ada 4 pasal dia panggil Injil. Apa maksud Injil? Injil ni ialah kitab suci. Bagi mereka, Injil bermaksud kitab suci. Pasal yang lain ni surat. Surat dakwah Paul kepada orang-orang ni lah. Di Galatia, di Efesus, di bla 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 lah. Okey. 4 pasal ni Injil dalam bahasa Arab dia tulis Injil juga. Yang ni dia tak tulis. Dia tulis Matthew, Markus, Luka, Yohanes. Ya. Yang satu lagi saya tunjuk dia boleh tuan-tuan. 3-4 ni dia tulis Injil. Tapi jangan ingat ini Injil yang Allah sebut tentang Injil dalam Al-Quran tak. Pasal nama pun Injil Matius. Matthew punya, dia yang tulis. Injil Markus, dia yang tulis benda tu. Injil Jesus ada tak? Tak ada. Injil Jesus ada. Kalau kita baca Injil-Injil ni adalah cerita mereka tentang Isa. Cerita mereka tentang Isa. Kemudian Paul pun sambung ajaran Paul terhadap pengikut-pengikut seluruh alam, seluruh dunia ni kepada ajaran Kristian. Baik. Saya sebut tadi tuan-tuan tentang agenda besar Yahudi Kristian ni tuan-tuan. Kristian tidak akan sempurna ajaran Bible dia melainkan diikut ajaran dalam Old Testament, ajaran yang dibawa dulu dalam Bani Israel. Takkan sempurna ajaran tu. Sebab tu dalam Bible kalau tuan-tuan perasan, kita mengkaji ni, kita cari kat mana dia punya yang orang tak perasannya. Kita kena, kadang-kadang kita macam benda tu tak penting. Macam kita rasa tak penting. Ya? Tapi benda tu penting lah. Perkataan contoh dalam Quran, kenapa ada berapa perkataan, kenapa ada ayat perkataan tu ada tanda. Dia mesti ada signifikan dia benda tu. Bukan saja benda tu berlaku begitu. Dia tidak coincident kata orang Jawa. Faham tak orang Jawa? Dia tidak semata-mata terjadi begitu. Dia mesti ada sebab dia buat begitu. Kawan-kawan kalau beli tadi Bible dekat Konnichiwa tu, kita akan nampak peta. Dalam Bible yang Arab tu, dia ada peta. Dia ada peta dalam Bible. Kalau hak Bible Inggeris, ya, yang New York lah semua ni peta dia. Old Testament World, dia ada Old Testament